pagi ke-10 kan. Selamat pagi kepada Shima dan juga Mac. Walaupun dua orang saja. Pas kata dia cuba masuk tapi tak dapat masuk lagi ni. Tunggu je lah. Okay. Okay, so topik yang lepas kita belajar pasal, saya bagi soalan dengan jawapan kan? Soalan dengan jawapan. Apakah soalan-soalan tu berkaitan apa? Minggu lepas. Lepas kan saya bagi soalan dengan jawapan. Berkaitan apa soalan-soalan dengan jawapan tu? Topik itu berkaitan apa? Nitrogen. Apa dia? Tak sikit, tak sikit. Tumbuhan nitrogen. Kitar nitrogen ya. Berkaitan dengan kitar nitrogen. Ya. So, hari ini kita akan masuk subtopik yang baru iaitu 2.4 teknologi pengeluaran makanan. Okey, tajuknya teknologi pengeluaran makanan. Okey, apa itu teknologi pengeluaran makanan? Okey, next slide. Boleh nampak? Nampak? Okey. Okey, maksud dia ialah teknologi pengeluaran makanan diaplikasikan untuk menyelesaikan masalah kekurangan bekalan makanan sedunia. Okey, teknologi pengeluaran makanan ni dibangunkan untuk menyelesaikan masalah kekurangan bekalan makanan sedunia. So setiap orang perlukan makanan kan. Awak bangun-bangun tidur je dah lapar cari makanan. Dah makan sekejap, berehat sekejap, buat kerja sekejap, lapar balik nak makan lagi kan. So setiap orang perlukan makanan. Jadinya teknologi dunia sekarang sedang berusaha untuk mencipta atau membangunkan teknologi pengeluaran makanan yang lebih baik untuk menampung bekalan makanan sedunia. Okay? Boleh? Boleh faham tak tajuk ni berkaitan apa tadi? Makanan. Makanan, teknologi pengeluaran makanan. Bukan makanan je, teknologi je macam mana nak proses makanan tu. Okay, so langkah yang diambil, slide baru, nampak slide baru? Nampak? Okay. Langkah yang diambil dalam teknologi pengeluaran makanan, meningkatkan kualiti makanan, meningkatkan kuantiti pengeluaran makanan, menghasilkan dan menggunakan baka yang bermutu. Okay, menggunakan pelbagai jenis teknologi moden. Okay, pertama ni meningkatkan kualiti makanan. Maksudnya kita nak bagi makanan tu lebih baik, lebih berkhasiat, lebih bermutu tinggi. Itu maksud kualiti. Yang kedua meningkatkan kuantiti makanan. Maksudnya kita nak lebih banyak. Mungkin sekarang ni penduduk Malaysia lebih kurang ada berapa juta tak ingat. Okay. Mungkin sekarang ni pengeluaran makanan beras, contoh beras tak cukup. So dia perlu tingkatkan lagi untuk pengeluaran beras supaya dapat menampung ke semua rakyat dapat makan beras. Contohlah meningkatkan kuantiti, bilangan pengeluaran tu. Menghasilkan dan menggunakan baka yang bermutu. Okay, contohnya dia nak hasilkan buah. Okay, mungkin buah tu lebih manis. Buah tu lebih berkhasiat. Okay, buah tu lebih besar saiznya. Tu maksudnya dia nak baka yang lebih bermutu. Mungkin perlu dikacukkan ke dan sebagainya. Dan keempat, menggunakan pelbagai jenis teknologi moden. So bila nak proses dalam kuantiti yang banyak ni, beratus-ratus ribu. Contohlah ingat nak bungkus beras dalam kuantiti yang sangat banyak, tak boleh orang yang buat. Dia kena guna mesin. Mesin tu memerlukan teknologi. So perlukan teknologi moden untuk mengeluarkan kuantiti beras yang sangat banyak tu untuk menampung keperluan ramai orang lah. Okay. Seterusnya. Okay, slide baru. Nampak? Nampak Okay. Nampak tak tulisan? Kecil sikit. Kecil. Kecil tak nampak kan? Okay, so tulisan dia saya bacakanlah. Okay. Cara meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan negara.
Okey, cara nak meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan negara. Okey, sebelum nak tanya ni, okey, awak faham tak maksud kualiti dengan kuantiti? Kualiti, kuantiti. Sama ke lain? Lain. Kualiti tu apa? Kuantiti tu apa? Siapa boleh jawab? Apakah maksud kualiti dengan kuantiti? Sama ke lain? Saya tunggu ni. James King. Mana James King? Siapakah nama James King ni? Nama James King. Sila perkenalkan diri anda. Wilfred, akaun baru. Oh, Wilfred. Kenapa tak guna nama sebenar? Nama James King awak guna. King, mesti ambil nama King. Okey, tak apalah. Okey, tadi saya tanya kat dia orang ni, apakah maksud kuantiti dengan kualiti? Sama ke lain? Kurang lebih sama. Apa pula kurang lebih sama? Maksudnya akan tersama lah ni. Kualiti, kuantiti. Kualiti tu macam dia punya kegunaan kah? Okey, kuantiti? Kuantiti tu macam dia punya kegunaan. Okey. Adalah usaha sikit nak beritahu, okey. Ada sikit tapi kurang tepat. Okey, kuantiti maksudnya bilangan. Bilangan. Contohnya, berapakah kuantiti pensel dalam kotak itu? Bilangan kuantiti. Tapi kalau kualiti, mutu, nilai dia. Baik ke, bagus ke, bermutu ke. Itu maksud dia. Boleh? Siapa nak ulang? Beza kualiti dengan kuantiti. Saya ulang balik Kuantiti tu bilangan, kuantiti. Kuantiti bilangan, kualiti dia punya mutu. Mutu suatu barangan. Okey, siapa nak ulang? Siapa nak cuba? Cepat, saya tunggu ni. Saya cikgu. Okey, cepat. Apa maksud kuantiti dan kualiti? Kualiti mutu suatu barangan, Okey, bagus. kuantiti bilangan.
Yes. Bagus, Shima. Okey, kuantiti, bilangan, kualiti adalah mutu suatu barangan. Okey. So, cara nak meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan negara ni ada berapa tu? Awak tengok, ada berapa tu? Enam. Ada 6. Bagus, So, yang pertama sekali adalah penggunaan teknologi moden. Okay, penggunaan teknologi moden. So, nak hasilkan makanan dalam kuantiti yang banyak, kita perlukan mesin, kita perlukan alat-alatan yang canggih lah, kan? Manusia tak larat nak buat. Okay, so perlukan teknologi moden. Yang kedua, cara kedua adalah pendidikan dan bimbingan kepada para petani. Petani tu, kita bagi dia kursus. Kita bagi dia pergi bengkel-bengkel untuk apa? Untuk contohlah bengkel meningkatkan kesuburan tanah. Contoh. Bengkel penanaman pokok durian musangking. Contoh. Itu saja. Pendidikan dan bimbingan kepada para petani. Cara kedua untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti makanan. Cara ketiga, penyelidikan dan pembangunan. Okay, cara ketiga ni biasanya dilakukan oleh para saintis lah. Saintis akan buat kajian. Okay, macam mana nak bagi tanah itu subur. Okay, macam mana nak bagi buah yang pokok itu berbuah dengan lebat. Okay, so akan ada kajian dan penyelidikan. Okay, itu cara ketiga. Cara keempat, penggunaan tanah dan kawasan perairan secara optimum. So, tanah itu kita akan cari kawasan tanah yang terbiar, okay, so akan gunakan secara optimum. Optimum ni maksudnya gunakan dengan terbaik lah. Okay. Penggunaan tanah dan kawasan perairan secara optimum. Kawasan perairan ni penting sebab kalau nak buat tanaman-tanaman ataupun ternakan mesti ada air. Kawasan yang mesti ada sumber air lah. Kalau tak ada kawasan perairan memang tak dapat nak buat kawasan tanaman dan ternakan. Okay, kemudian cara keempat, ada 5 Cara keempat, pengurusan tanah yang cekap. Tanah itu perlu diuruskan dengan cekap. Dan yang kelima, penggunaan baka yang bermutu. Contohnya nak hasilkan buah yang besar dan tanpa perosak. So dia mungkin akan kacukkan buah ni dengan buah ni untuk menghasilkan buah yang lebih bermutu tinggi, yang lebih berkualiti, yang tak mudah rosak dan sebagainya. Okay, ada 5 cara. Okay, Wilfred. Oh, Wilfred. Wilfred. Mana pula Wilfred ni pergi? Okay, Mac, boleh tak awak sebutkan 3 cara meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan? Pendidikan penggunaan baka yang bermutu. Betul, lagi? Penggunaan teknologi moden. Betul. Penggunaan tanah dan kawasan perairan secara optimum. Ya. Okay. Okay, kalau saya tutup ni, saya tak tunjuk. Shima, sebutkan 3 lagi cara untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti makanan. Ataupun apa-apa yang awak ingat. 3 cara meningkatkan kualiti dan kuantiti makanan. Saya tutup ni. Ulang balik. 3 cara meningkatkan kualiti dan kuantiti makanan.
Katakan penggunaan teknologi. Okey, bagus. Lagi? Tadi penggunaan teknologi moden. Okey, lagi. Yang awak ingat oleh yang baru je lepas kita present tadi, agak-agak apa yang awak ingat? Penggunaan yang terbaik katakan. Apa dia? Penggunaan? Penggunaan yang terbaik. Apa yang terbaik? Penggunaan apa? Optimum. Penggunaan? Optimum kah? Optimum. Apa yang optimum? Penggunaan apa? Tanah ke? Baka ke apa? Tanah. Okey. Penggunaan tanah secara optimum. Ataupun pemilihan baka yang bermutu. Itu. Okey. Okey. Baguslah tu, okey. So nanti homework awak ni awak kena salin kat buku tulis lepas ni. Okey, sikit lagi. Apa maksud penggunaan baka yang bermutu? Okey, penggunaan baka yang bermutu maksud dia di Malaysia dapat mempelbagaikan sumber makanan, meningkatkan kualiti makanan dan kuantiti pengeluaran makanan negara. Okay, contohnya baka tanaman dan haiwan yang ternakan yang bermutu diperolehi melalui teknik pengklonan. Teknik pengklonan ni saya akan ajar lepas ni, tapi abang hanya tahulah teknik pengklonan ni adalah salah satu cara untuk mendapatkan baka yang bermutu. Teknik kacukan ataupun teknik kejuruteraan genetik dan teknologi mutagenesis. Okay. Okay, seterusnya. Ciri-ciri baka yang bermutu. Ada berapa ciri ni? 5. 5. Okey, pertamanya. Pertama, kalau baka tu bermutu, dia dapat menghasilkan daging, susu dan buah yang lebih bermutu. Okay, kalau haiwan tu daging dan susu lah, contoh lembu kan. Kalau buah-buahan, buahnya lebih bermutu. Kemudian penjagaan mudah dan kos penjagaannya rendah. Kita mudah nak jaga dia. Okey, tak keluarkan banyak duit. So kos penjagaan rendah. Yang ketiga, rintangan yang tinggi terhadap penyakit. Maksudnya tanaman ataupun ternakan tu dia susah nak kena penyakit. Okey, kalau setengah haiwan ataupun tumbuhan ni bila kena penyakit dia cepat mati. So rugilah. Okey, so kita nak cari baka yang susah kena penyakit. Maksudnya rintangan yang tinggi terhadap penyakit, serangga, perosak dan cuaca melampau. Contohlah musim kemarau hujan tak ada. So tanaman itu tahan lama. Kalau ada setengah tumbuhan tak ada hujan, kering kontang dia mati. Okay, so kita nak cari pokok ataupun tanaman yang tahan terhadap cuaca melampau dan serangga perosak. Kemudian hasil yang banyak. So tanaman tu ataupun baka tu menghasilkan banyak hasil dan cepat tumbuh dan matang. Okay, itu ciri-ciri baka yang bermutu. Okay, gambar seterusnya. Boleh nampak gambar apa ni? Kiwi, buah kiwi. Bukan, dah tulis kat situ tulisan dah. Oh, kelapa sawit. Apa tu? Biji kelapa sawit. Kelapa sawit. Kelapa sawit ni special. Nama dia kelapa sawit Tenera. Okay, sebut Wilfred. Apa nama kelapa sawit ni? Kelapa sawit tenera. Yes, okay. Kelapa sawit Tenera ni dia berbeza dengan kelapa sawit yang biasa-biasa yang biasa-biasa. Ni special. Sebab apa? Sebab kelapa sawit ni dah dikacukkan. Kenapa dikacukkan? Untuk menghasilkan buah yang lebat, kemudian mempunyai isi rong yang besar. Okey. Isi rong, kemudian sabut yang tebal. Okey, sekarang saya nak tanya, bahagian mana sabut, bahagian mana isi rong? Siapa tahu? Mana? Yang putih tu namanya apa? Yang putih itu namanya apa? Tempurung. Kurang tepat. Yang tengah-tengah tu bukan tempurung.
Yang tempurung adalah yang hitam. Itu tempurung. Yang hitam, hitam yang gelung hitam tu tempurung. Yang tengah-tengah putih tu namanya apa? Sabut. Sabut. Sabut adalah bahagian yang coklat yang besar kat luar tu. Itu sabut. Isirong. Isirung. So tengah-tengah tu adalah isirung. Okay. So isirung untuk sawit tenira ni dia besar berbanding kelapa sawit yang lain. Okay, lebih besar lah. Kalau tengok yang biasa-biasa dia kecil. Okay, yang putih tu besar, kemudian sabut dia lebih tebal. Yang coklat tu coklat tu lebih tebal. So sabut dengan isirung ni dia menghasilkan minyak. Tapi paling banyak minyak adalah bahagian sabut. Okay, isirung dah hasilkan minyak juga. Minyaknya lebih berkualiti berbanding sabut. Tapi kuantitinya sedikit. Okay. So tempurungnya lebih nipis. Tempurung yang hitam ni lah. Lebih nipis dan kandungan minyaknya lebih tinggi, lebih banyak. Okay, itu kelapa sawit tenira. Okay, seterusnya. Gambar apa ini? Belimbing hitam. Belimbing bintang emas. Kenapa belimbing bintang emas nama dia? Okey, sebab belimbing ni dah dikacukkan dan dibuat penyelidikan oleh Mardi. Sebab bintang emas ni dia dah dikacukkan, so belimbing ni dia warna kuning, keemasan, manis dia manis, tak masam dan rangup. So dia lebih sedap lah. Okay, so namanya belimbing bintang emas. Okay, gambar seterusnya. Apa ini? Betik. Dia betik. Betik. Namanya betik exotica. Okay, betik ni dia dah dikacukkan. So, saiznya lebih besar. Okay, dan isinya manis. Okay, saiznya lebih besar, isinya manis. Okay, gambar keempat. Apa nama lembu ni? Baca sikit. Lembu apa ni? Lembu? Sebut, lembu apa nama? Sebutlah awak. Mafriwal. Ya, ingat lembu mafriwal. Okay, lembu ni nampak macam lembu overseas Tapi sebenarnya lembu kat negara kita. Sebab lembu ni dah dikacukkan. Okay, so lembu ini adalah lembu tenusu. Kacukan. Kacukan overseas lah, overseas dengan tempatan, di mana lembu ini menghasilkan susu yang banyak dan sesuai hidup di kawasan beriklim tropika. So kawasan kita panas hujan, so memang sesuai lembu mafriwal ini duduk di Malaysia dan dikacukkan daripada lembu overseas lah. Okay, so ni adalah salah satu contoh lembu kacukan yang ada kat negara kita. Okay, seterusnya ayam akar putra. Okay, ayam akar putra ni ayam yang lebih ayam yang lain. Sebab apa? Sebab dia kacukan. Okay, ayam kacukan ini membesar dengan cepat dan dagingnya mempunyai tekstur yang menyerupai ayam kampung. Kalau ayam kampung dengan ayam bandar, apa beza dia? Awak tahu tak? Apa beza ayam kampung dengan ayam bandar? Ayam kampung dia macam dia punya isi tu liat. Okay, kalau ayam bandar? Benda tu dia punya isi lembut. Senang Okay. dibuatkan ayam goreng. Yes, okay. Tapi ayam akar putra ni, dia bukan ayam kampung. Okay, dia ayam kacuk. Tapi dia punya tekstur dia macam ayam kampung lah. Dan daging, dan dia lebih cepat membesar. Okay, dia kacuk ayam kampung, kacuk ayam bandar mungkin ni. Saya tak pasti sama ada kacuk kampung dengan bandar, tapi dia adalah kacukan. Tapi isinya seperti ayam kampung. Tapi mungkin isinya macam ayam kampung, tapi saya rasa dagingnya lebih lembut. Okay, sebab dia kacuk. Okay, ni namanya ayam akar putra. Okay, so ada berapa dah tumbuhan dan tanaman kacukan yang telah dijalankan oleh Mardi? Berapa tadi? Kita ada kelapa sawit. 5. Yang 5 betul. Limbing, betik, lembu dan ayam. Ini semua dikacukkan untuk apa? Untuk pengeluaran makanan. Untuk tambahkan lagi kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan di negara kita. Okay, setiap orang nak makan ayam kan? So dia buat kacukan ni supaya lebih bermutu lah ayam yang kita makan sehari-hari. Okay. Kejap.
Tak sambung baik. Sambung tak Sambung sikit lah. Saya sambung sikit untuk penggunaan teknologi moden. Okay. Ini contoh penggunaan teknologi moden yang diaplikasikan di kilang-kilang. Bayangkan kalau kilang tu dia perlu nak hasilkan beratus-ratus ribu. Contohlah dia nak hasilkan daging burger. Nak hasilkan daging burger nak post seluruh Malaysia. Daripada Sabah, Sarawak, Johor, Kuala Lumpur, Melaka, Negeri Sembilan, banyak tempat nak post. Nak dieksport. So banyak dia perlu buat. Beratus-ratus ribu. Mungkin sampai berjuta helai kepingan burger tu. Okay, so diperlukan teknologi moden. Satu contohnya adalah penggunaan mesin pengisar dan mesin pengisi cecair. Ini contoh kalau nak buat jus oren, jus mangga dan sebagainya, dia gunakan mesin ni. Sebab apa guna mesin? Kenapa tak guna orang je? Tak boleh ke guna orang je? Tak dapat kalau guna orang memang tak larat. Sebab tu kena guna mesin. Okay, teknologi moden untuk mempercepatkan dan mempercepat pemprosesan dan pengeluaran makanan. So bila guna mesin ni, hasilnya akan lebih cepat. Okay, untuk pengeluaran makanan. Okay, seterusnya adalah pengklonan. Pengklonan ni adalah untuk mengekalkan ciri baik pada baka tanaman dan haiwan ternakan. Okay, klonan ni adalah pemindahan DNA. So, dilakukan oleh saintis lah. Okay, seterusnya penggunaan jentera seperti traktor, jentolak dan jentuai. Okay, bagi mempercepatkan proses penanaman dan pemungutan hasil pertanian. Zaman dulu tak ada yang benda ni. Zaman dulu dia guna apa? Kerbau kan? Dia guna lembu untuk menuai hasil tanaman. Okay, kalau guna lembu kerbau dulu memanglah hasilnya sangat lambatlah nak dapat. Tapi bila adanya jentera seperti traktor, jentolak, jentuai ni, kerja-kerja akan lebih cepat, lebih mudah untuk pengeluaran makanan. So ni kat mana ni? Agak-agak ni ladang apa ni? Ladang apakah itu? Siapa boleh respon? Cima? Mac? Tu ladang penanaman dan pemungutan hasil pertanian. Ya, ladang apa? Ladang padi. Padi, betul ya. So dia nak hasilkan beras lah. Betul So perlukan jentolak traktor untuk mempercepatkan proses. Okay, next. Bioteknologi seperti pemindahan embryo, pengklonan dan kejuruteraan genetik digunakan untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti makanan. Ini berkaitan dengan dimakmal sains lah. So, saintis akan bantu untuk pemindahan embryo untuk proses pengklonan. Ini dilakukan dimakmal lah. Okay. Dan seterusnya, gambar apa ni? Drone. Drone. Okay, drone ini tak semestinya untuk bergambar tau. Sekarang ni, orang dah guna drone ni untuk apa? Untuk proses semburan pestisid. Apa tu pestisid? Siapa tahu? Tak tahu saya tahu pestisid ni adalah racun serangga. So, digunakan drone ni untuk sembuh racun serangga di kawasan, contohlah kawasan tanaman sayur-sayuran tu luas sangat berapa hektar. Memang luas. So kalau gunakan pekerja, memang pekerja pun tak larat. Penat nak pusing satu round tu. Besar kan? Lain kalau kecil, kalau kawasan tu besar, memang pekerja tak larat. So dia akan gunakan drone untuk proses semburan pestisid. Supaya apa? Supaya jimatkan masa, kurangkan kos tenaga pekerja. So drone ini juga boleh digunakan untuk semburan pestisid yang lebih mudah lah. Okay? Untuk menjimatkan masa dan pekerja. Itu sahaja untuk hari ini. Okey, ada soalan tak? Ada soalan ke tak ada? Tak ada. Okey, so kita sampai sini dulu. Tajuknya adalah tajuk penggunaan teknologi moden. Saya nak tiga-tiga orang ni buka kamera nak ambil gambar. Boleh ambil gambar kejap? Okey, Mac dah buka. Wilfred dengan okay, dekat. Okey, sekejap. Okey. Mac. Mana muka Mac? Mac. Okey. Mac, tak nampak balik?
Okey, Allah dah handsome dah JR ni. Mengantuk lagi bila float rupanya. Menguap. Okey. Okey, terima kasih semua yang hadir hari ni. Saya akan bagi homework kat WhatsApp group. Okey, thank you. Bye. sama-sama cikgu.